مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بدرجاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعريف قدرة. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kita akidah Nabi muka surat 67 benda. Ini macam ulang-ulangan ini. Tarikh qadrat dan tarikh qadrat itu ia sifatun wujudiyatun qaimatun bidzati ta'ala. Yata'atta biha ijadu kulli mungkinin wa idamuhu ala wafkil iradah. Itu sifat yang wujudiyah yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan mengadamkan dia atas muafakat iradah. Artinya tiada menjadikan ia akan suatu melainkan dengan karenanya. Dan kata mereka itu yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan mengadamkan dia itu isyarat kepada ta'alluq salihi qadim. Dan itu patutnya pada azali bagi mengadakan dan mengadamkan, bukan isyarat kepada ta'alluq tanjizi hadis. Dan itu mengadakan dan mengadamkan dengan fi'il, yakni dengan menunaikan bagi jadinya, dan adamnya kerana bahasanya yang bersegera faham daripada takbir dengan dapat mengadakan tiap-tiap mungkin itu ta'alluq salihi jua. Dan lagi pula ditakbirkan dengan tiap-tiap mungkin itu menghendaki ia akan salihi jua, kerana bahasanya tiada ta'alluq ia akan sebagai ta'alluq tanjiz hadis dengan tiap-tiap mungkin, kerana mungkin yang ta'alluq oleh ilmu Allah Ta'ala dengan ketiadaan wujudnya itu, seperti iman Abu Jahal, tiada ta'alluq ia dengan dia akan demikian ta'alluq itu. Dan jika ta'alluq ia dengan dia akan ta'alluq salihi qadim sekalipun. Dan dengan inilah dihimpunkan antara khilaf pada keadaannya makdur atau tiada makdur, maka ditanggungkan yang pertama itu, iaitu makdur itu atas ta'alluq salihi qadim, dan yang kedua itu yakni tiada ta'alluq makdur itu ditanggung atas ta'alluq tanjizi hadis. Maka hasil bahawa bagi qudrat itu dua ta'alluq, salah satu daripada keduanya ta'alluq salihi qadim, yang kedua tanjizi hadis. Tetapi ini atas jalan ijmal. Adapun atas jalan tafsir, maka baginya 7 ta'alluq. Yang pertama salihi qadim, dan iaitu patut pada azali bagi mengadakan dan mengadamkan. Dan keduanya keadaan mungkin itu pada barang yang lagi akan datang dahulu daripada wujudnya dalam genggaman qadrat, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jika dikehendakinya mengekalkan ia akan ia atas adamnya, dan jika menghendaki ia mengadakan ia akan dia dengan dia, dan iaitu setengah daripada beberapa bahagi ta'alluq qabdah. Dan ketiganya mengadakan Allah Ta'ala akan suatu dengan dia barang yang lagi akan datang, dan itu setengah daripada
segala bahagian takluk tanjiz hadis. Dan yang keempat, keadaan mungkin yang ketika wujudnya itu di dalam genggaman kodrat, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jika menghendaki ia akan mengekal, nescaya mengekal ia akan wujudnya. Dan jika menghendaki ia akan adam, dia nescaya mengadamkan ia iaitu setengah daripada segala bahagi takluk qabdah. Dan yang kelima, mengadamkan oleh Allah Ta'ala akan suatu dengan dia, dan iaitu setengah daripada bahagi takluk tanjiz hadis. Yang keenam, keadaan mungkin pada ketika adamnya tiada dalam genggaman kodrat, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jika menghendaki mengekalkan atas adamnya, mengekalkan ia akan dia. Dan jika menghendaki ia mengadakan, nescaya mengadakan ia akan dia dengan dia. Dan iaitu setengah daripada bagi takluk qabdah, yakni genggamannya. Dan ketujuh, mengadakan Allah Ta'ala akan sesuatu yang dia pada ketika bangkitnya, iaitu setengah daripada segala bahagi takluk tanjiz hadis. Dan diam oleh mereka itu daripada takluknya dengan suatu kemudian daripada demikian itu. Dan iaitu keadaannya di dalam qabdah kodrat, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jika menghendaki ia mengekalkan akan dia, nescaya mengekalkan dia, ia akan dia atas wujudnya. Dan jika menghendaki mengadamkan dia, nescaya mengadamkan dia, ia dia dengan putus telik dalil syarak bahawa datang warid pada mengekalkan dia. Maka apabila dihimpunkan takluk itu kepada 7 yang dahulu itu, nescaya adalah jumlahnya 8 takluk. Di antara tajuk yang payah pula pagi ni tuan-tuan. Dia fardu kifayah, tidak doa ini. Susah kita orang awam nak faham. Tapi walaupun sekadar yang Ustaz boleh terangkan kepada tuan-tuan, ini maknanya perbahasan yang agak mendalam tentang sifat kodrat Allah Ta'ala. Cuba kita fokuskan tuan-tuan kepada sifat Allah yang maha berkuasa. Itu asasnya. Kita ambil Allah yang maha berkuasa. Sifat kodrat ini ditakrifkan mudah sini. Ya, sifatun wujudiyatun, sifat yang wujudiyah, sifat yang ada, qaimatun, berdiri dengan zatnya Ta'ala. Dengan adanya sifat qadrah, sifat Allah maha berkuasa, mengadakan dia akan mungkin. Mungkin ni makna mengadakan dia akan alam ini. Sifat qadrah, sifat maha berkuasa Allah Ta'ala lah yang menyebabkan alam dia. Kalau Allah tak berkuasa, alam ni tak ada. Tapi alam dah ada dah, termasuk kita. Dan mengadakan alam atau mentiadakan alam. Maknanya alam ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Banyak lagi alam lain yang tak ada, ataupun yang memang Allah tak nak jadikan. Tetapi hak yang ada adalah menunjukkan Allah berkuasa. Tapi hak tak ada, Allah mentiadakan, atau Allah mengekalkan tak ada. Mengekalkan tak ada. Katalah cucu kita ada 10 orang, 10 orang tak ada yang 11. Gitu. Hak 11 tu memang Allah tidak kehendaki. Jadi Allah mengadakan alam, atau Allah mentiadakan alam, atau Allah tak jadikan alam tu menurut iradat Tuhan. Jadi dia muafakat tuan-tuan. Tak boleh kata kodrat buat ikut nak dia je, tak boleh. Kodrat dia akan menjadikan sesuatu tepat dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu jangan lupa tuan-tuan. Ala wafqil iradah, muafakat dengan iradah. Sebab tu kita jarang cakap putus. Bila ada kodrat, ada iradah. Ada iradah, ada kodrat. Gitulah. Artinya tiada menjadikan ia akan sesuatu Allah Ta'ala lah. Allah tidak akan menjadikan sesuatu melainkan dikehendakinya. Gitu. Sifat kehendak tu mesti ada situ.
Dan kata mereka itu yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan mengadakan itu isyarat pada takluk Salih Qadim. Apa makna Salih Qadim? Salih Qadim maknanya Allah Maha berkuasa, tuan-tuan. Allah Maha berkuasa. Sifat berkuasanya Allah Ta'ala tu, baiklah kita ambil fokus lah kepada dua orang, Abu Bakar, Abu Lahab. Abu Lahab kan kafir, Abu Bakar kan beriman. Tapi beriman Abu Bakar tu dengan kehendak dan kuasa Allah. Kafirnya Abu Lahab dengan kehendak dan kuasa Allah. Tuan-tuan faham? Baik, sebelum Allah jadikan Abu Bakar, sebelum Allah datangkan Nabi berdakwah kepada Abu Bakar, dari azali lagi, tuan-tuan faham, Allah berkuasa, Allah berkehendak. Boleh tak Allah jadikan Abu Bakar ni esoknya kafir? Boleh tak, tuan? Sampai Nabi berdakwah dia pun kafir lawan Nabi. Boleh tak jadi kita? Kuasa tak Allah nak buat kita? Tentu kuasa. Dan kuasa tak Allah nak jadikan Abu Bakar beriman? Kuasa juga. Jadi di waktu Salih Qadim ni, waktu Nabi belum berdakwah ke Abu Bakar, maknanya kuasa Tuhan berkuasa nak jadikan Abu Bakar ni beriman atau Abu Bakar ni kafir. Demikian juga Abu Lahab. Allah boleh jadikan Abu Lahab ni beriman juga macam Abu Bakar, boleh. Dari segi kuasa tak kuasanya Allah, Allah mesti berkuasa, wajib berkuasa. Boleh saja. Itu namanya patut pada azali. Itu nama saluhi. Istilah saluhi itu, itulah maksudnya. Sebelum Nabi berdakwah kepada Abu Lahab, belum lagi. Maknanya Allah berkuasa. Sama ada Allah nak jadikan Abu Lahab beriman terus ikut Nabi, atau nak jadikan Abu Lahab ni kafir terus menentang Nabi. Jadi secara patutnya di azali itu gelar Salihi Qadim. Itu maknanya. Boleh saja Allah nak adakan, boleh saja. Jadi dia gelar isyarat patut pada azali saja. Sebab Allah berkuasa, Allah berkehendak. Terpulang pada kehendak dia, maka berkuasa dia nak jadikan Abu Bakar beriman, kuasa juga dia nak jadikan Abu Bakar kafir. Kuasa dia nak jadikan Abu Lahab beriman, kuasa juga Allah nak jadikan Abu Lahab kafir. Tapi itu Salih Qadim. Akan tetapi bila sampai masanya tanjizi hadis, tunai pada makhluk. Tunai pada makhluk apa maksud? Bila Nabi SAW mula berdakwah dengan Abu Bakar, Abu Bakar tak banyak petik terus terima saja dakwah Nabi. Jadi tadinya patut, boleh je dia nak jadi kafir, tapi tidak. Bila dah terjadi betul Abu Bakar dengan dakwah Nabi, Abu Bakar tetap terus jadi orang beriman. Nampak? Itu apa dia? Tunai pada makhluk. Bila terjadi betul pada makhluk, tunai. Tapi tadi kita bincang tentang kuasa Allah. Allah patut je. Boleh jebak Abu Bakar kafir, boleh jebak Abu Bakar Islam. Boleh jebak Abu Lahab kafir, boleh jebak Abu Lahab Islam. Tak ada masalah waktu itu. Tapi bila tepat Nabi berdakwah, Abu Bakar menerima dan Abu Lahab menolak. Gitu. Jadi bila Abu Lahab kafir, Abu Bakar beriman, apa namanya itu? Tunai pada makhluk. Tanjizi hadis. Tu istilah tu payah tu. Kalau tak detail betul-betul, tunai pada makhluk tu tak faham kita. Jadi bezalah. Pada masa asal itu, sebelum dakwah Nabi, sebelum benda tu, boleh je. Tak ada masalah. Itu patut namanya. Tapi bila tunai pada makhluk, Abu Lahab kafir, Abu Bakar beriman. Boleh tak tuan-tuan faham tu tak? Tak payah mana nak faham itu. Inilah perbincangan tentang ketentuan takdir daripada Allah kepada seseorang itu.
antara makdur dengan tiada makdur, maka ditanggungkan yang pertama itu makdur, iaitu salihi qadim. Yang kedua itu tiada makdur, ditanggung atas tanjiz hadis. Makdur ni maknanya Allah boleh saja buat, beriman ke kafir boleh saja, sebab Allah berkuasa dah. Allah berkehendak. Cuma bila berlaku pada makhluk, tunai pada makhluk, oh Abu Bakar beriman, Abu Lahab kafir, gitu ya. Hasil bagi qada dan takluk itu asalnya dua sajalah. Yang pertama patut pada azali, kemudian tunai pada makhluk. Tunai pada makhluk dia berpisah dah. Abu Lahab kafir, Abu Bakar beriman, itu tunai pada makhluk. Segala itu tuan-tuan kehendak Allah, hakikat kehendak Allah Ta'ala. Tetapi adalah sebabnya menyebabkan dia jadi kufur Abu Lahab tu. Baik sidang jemaah sekalian, kemudian ulama dalam Asy'ariyah dia membahagikan pula keadaan takluk ini kepada 7 bahagian. Panjang tu, kita tengok satu-satu. Yang pertama tadilah, maknanya dari segi salihi qadim, Allah Ta'ala berkuasa dan berkehendak, boleh sahaja. Itu boleh sahaja tu maknanya patut, sebab Allah Maha berkuasa dan Allah Maha berkehendak. Boleh aja jadi Abu Bakar beriman, boleh jadi Abu Bakar kafir, boleh jadi Abu Lahab beriman, boleh jadi Abu Lahab kafir. Tuan-tuan dah faham tu. Kemudian yang keduanya, bila dah ada manusia, kadang mungkin barang yang lagi akan datang dahulu daripada wujudnya, genggaman kodrat Allah Ta'ala. Jika dikehendakinya, dia keadaan kita, tuan-tuan kena faham, sebelum kita ada, sebelum alam ni ada, maknanya alam tak ada, kita pun tak ada. Allah tetap berkuasa, Allah tetap maha berkehendak. Allah ada dah, Allah benar tak ada. Jadi asal kita ni tak ada, asal kita ni tak ada. Faham tuan ya? Kita asal memang zero. Jadi kosong tu artinya dalam genggaman Allah. Boleh jadi Allah nak adakan kita, atau boleh Allah nak kekalkan tiadanya kita. Faham ni? Allah berdiri sendiri, kemudian Allah mempunyai kuasa, Allah mempunyai kehendak. Jadi kuasa dan kehendak Allah boleh diadakan Allah. Ini yang jadi kita ada ni. Boleh juga Allah tak jadikan Allah. Faham tak? Katakan tak ada, malah ada je benda yang tak ada, Allah tak jadikan. Jadi bila Allah boleh adakan kita, ini yang kita ada. Dia ada lagi alam-alam lain yang Allah tak adakan, dengan tidak berkehendak mengadakannya. Yang contoh tadi lah saya sebut, cucu kita 11 orang lah, cucu yang ke-12 tak ada. Jadi maknanya Allah mengekalkan tiadanya cucu kita yang ke-12. Cukup dengan 11 orang je cucu kita, pada tu je. Itu maknanya atas kehendak dan kuasa Allah. Jadi kita balik bincang kepada kita. Kita ni dalam genggaman Allah. Boleh Allah nak adakan, boleh Allah kekalkan tak ada. Namanya qabdah dalam bahasa Arab. Itu genggaman Allah Ta'ala. Dan kita sekarang ni ada dalam genggaman Allah juga. Nanti Allah boleh tak adakan kita dengan matikan kita, atau boleh Allah kekalkan kita ada. Ini Allah kekalkan kita ada, ni kita ada lagi. Kalau Allah tak kekalkan, kejap tumbang. Petang tadi ngeteh dengan kuat, lepas maghrib meninggal dah, mati. Gitu, mudah je. Itu maknanya dalam genggaman Allah. Jadi kita ni tuan-tuan tak lepas daripada genggaman Allah.
Sekarang ni kita sihat. Sihat. Dalam genggaman Allah tu. Boleh Allah kekalkan sihat kita, boleh. Boleh Allah sakitkan kita, boleh. Tadi kita hidup, kita ada. Boleh Allah matikan kita. Jadi kita ni tak lepas daripada genggaman Allah, genggaman kodrat dan iradat Allah Ta'ala. Faham tuan-tuan ya? Itu sebabnya. Tapi tadi kita sebut kita dalam genggaman Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah jadikan kita ni ada. Apa namanya itu? Tanjizi hadis. Itu maknanya adalah makhluk. Tadi bila sebut genggaman tadi, maknanya Allah boleh jadi. Kita memang tak ada makhluk ni. Bila Allah nak jadikan, jadilah makhluk ini. Ada alam, ada langit, ada bumi, semua-semua. Itu namanya tunai pada makhluk. Tunai. Kemudian kita yang hidup ni tadi, yang ada ni, boleh jadi Allah tak ada kan pula. Mana yang mati dah. Tunai pula. Tunai mana? Tunai tak ada. Tadi tunai ada, ini tunai tak ada. Bila tunai tak ada, tuan-tuan, dalam kuasa Allah tu mentiadakan kita, mematikan kita, atau tiap sangka kali yang pertama mengkiamatkan kita semua sekali. Kemudian kita yang mati berada di alam barzah. Tuan-tuan, berada di alam barzah tu genggaman Allah juga. Sampai masa daripada alam barzah tu nanti kita akan, sama ada Allah nak kekal dalam alam barzah ataupun Allah nak sambung ke alam mahsyar. Itu dalam genggaman Tuhan. Dalam genggaman Tuhan. Sampai masa kehendak Allah Ta'ala mengatakan kita akan berada di alam kiamat. Kiamat itu, alam barzah ni transit kepada alam kiamat, tuan-tuan. Tapi alam kiamat itu ialah tiup sangkakala yang pertama. Tiup sangkakala. Satu pandangan ulama mengatakan tiup sangkakala yang pertama itulah kiamat. Artinya hancur luluh alam ni. Keadaan hancur luluh alam ni ada dua pandangan ulama. Yang pertama dia kata hancur tu makna hilang betul, ghaib seluruh alam. Merujuk pada tafsir surah Ar-Rahman tu, kullu man 'alaiha fan, sesuatu akan binasa. Binasa mana ghaib berwujud betul, tuan-tuan. Dia kembali kepada alam ni tak ada. Kullu man 'alaiha fan tu kembali kepada Allah, belum buat alam ni. Jadi tiup sangkakala yang pertama tu menyebabkan alam ni hilang betul. Tak ada siapa yang ada. Langit, bumi, aras, kursi pun ghaib berwujud. Kembali betul kepada Allah, belum buat alam ni. Kemudian Allah hidupkan Israfil dulu. Bila meniup sangkakala yang kedua, baru hidup semula, baru wujud semula. Itu satu pandangan. Satu pandangan mengatakan bahawa tidak begitu. Yang bila tiup sangkakala yang pertama, mati semua yang bernyawa. Yang paling akhir sekali mati dah mereka maut dah. Dia tu kan cabut nyawa orang. Habis cabut nyawa orang, tinggal dia seorang. Dia tu pada Allah perintah cabut nyawa dia sendiri. Ada riwayat mengatakan, mereka mak kata, kalau aku tahu dah sakitnya nak mati ni, nak putus nyawa daripada jasad ni, aku tak cabut nyawa kan. Rupa selama ni dia nyabut nyawa kita, dia tak tahu sakitnya, tuan-tuan. Padahal sakit lah ke. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apabila dalam genggaman Allah Ta'ala kita hidup semula nanti, bila tiup sangkakala yang kedua, hidup sekali lagi dengan hisab dia pada mahsyar, dengan lalu titik siratul mustaqim, penderitaan yang tak tertanggungnya 3,000 tahun di dalam pada mahsyar tu. Ada orang duduk dalam lautan peluh dan sebagainya, memiliki titik siratul mustaqim bagi sekian.
Itu drama-dramanya yang kita lalui, tapi semua berlaku dalam genggaman Allah tu. Ini Siratal Mustaqim tu, Siratal Mustaqim, satu pandangan ulama 3,000 tahun. 1,000 naik, 1,000 mendata, 1,000 turun. Ada titi tu. Tengok amalan masing-masing. Tengok iman masing-masing yang menentukan berat ringannya untuk melalui titi sirat tu. Hisab dah sekian. Ada Syekh Ibn Arabi mentakdirkan, kata dia 15,000 tahun. Kata 5,000 naik, 5,000 mendata, 5,000 turun. Kau berat lagi. Titi Siratal Mustaqim. Semua orang lalu. Nabi-Nabi Rasul-Rasul semua lalu. Dalam titi sirat tak lalu. Cuma lalu beza-beza lah. Ada orang seperti kilat, Nabi-Nabi, wali-wali Allah, baik-baik, laju sangat. Ada orang merangkak. Ada orang meniti atas titi yang sangat halus di mata pedang. Tapi kalau ada iman, selamat lagi. Jatuh ke mana ke, tapi ada peliharaan Allah. Tapi yang utamaknya kafir tak lalu titi sirat. Ada pandangan yang lebih sahih, tak lalu kafir ni. Melangkah je, tak ada melangkah. Malaikat humban lalu dalam neraka jahanam bawah tu. Orang kata tak bijak titi sirat tuan-tuan. Tak ada nak bijak. Malaikat humban tu dalam jahanam, sebenarnya ke jahanam bawah. Jadi kita berada di padang mahsyar, berada di titi sirat, berada ketika hisab, berada ketika minum telaga Nabi, semua dalam genggaman Allah Ta'ala. Genggaman Allah Ta'ala. Cuma orang yang selamat. Dan genggaman Allah Ta'ala tu mati, tak mati lah. Dari genggaman Allah Ta'ala tu, kata dia, kerana muqtada syarak. Apa makna muqtada syarak? Ia putus ia dengan telik kepada dalil syarak yang datang balik mengekalkan dia. Kita tuan-tuan, bila bangkit semula hidup kali yang kedua tu, Allah kekalkan hidup kita. Tak mati dah. Seksa guna gaya orang kafir dah bina ke jahanam tu, tak mati. Tak mati dah. Kita pun mana yang dah masuk syurga nantinya, yang dah lulus titi Siratal Mustaqim, masuk ke alam syurga, dah tak mati dah. Ada syarat mengatakan kekal. Orang beriman, beramal soleh, mereka sebaik-baik. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka sebaik-baik kejadian. Orang beriman yang baik. Jazaohum 'inda rabbihim. Balasan bagi mereka itu di sisi Tuhan mereka itu Jannatu 'adnin tajri min tahtiha, syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada. Maknanya orang masuk syurga kekal. Mengkafir, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, kekal. Arina kekal. Jadi genggaman Allah Ta'ala yang terakhirnya bagi etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa kita berada di syurga kekal, kita berada di neraka kekal. Walaupun dalam genggaman kuasa Allah Ta'ala, dari segi kuasa Allah Ta'ala boleh je untuk Allah binasakan syurga neraka, boleh dari segi ilmu akal. Tapi dari segi hukum syarak, ahli syurga kekal, ahli neraka pun kekal. Faham tak? Sebab tu ada mazhab, di antara mazhab Wahabi ke Mu'tazilah, dia kata apa? Neraka tak kekal. Ada tu buat tu. Sekarang ni pun ada. Dia pakai akal. Sedangkan seketul ayat Quran sebut khalidina fiha abada, tak kena bantah ayat Quran. Soal kekal, bagaimana kekal tu ada perbahasan ulama lah. Dia kekal aridi, kekal di dalam genggaman Allah, bukan kekal sebagaimana zat Allah. Itu ada perbahasan halus lah. Tapi nak kabarkan gitu dah tuan-tuan. Jadi dalam genggaman Allah Ta'ala tadi kita bincang daripada kita tak ada jadi ada. Dalam genggaman Allah boleh Allah kekalkan tak ada kita, boleh Allah kekalkan tak, boleh Allah tak kekalkan tiada kita, Allah jadikan kita ada. Ni kita ada ni. Lepas tu kita pun dihidupkan.
Cuma tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam hidup kita ini perlu kita belajar tentang qabdah, tanjiz hadis, soluhi qadim semua ni. Dalam hidup kita, genggaman Allah Ta'ala kepada kita. Yang pertama, dalam genggaman Allah Ta'ala, kita ni hidup. Genggaman itu maknanya dalam kuasa dan kehendak Allah. Kita hidup beriman. Alhamdulillah, tok nenek kita Islam, beriman. Ayah kita Islam, mak kita Islam, beriman. Makna dalam genggaman Allah Ta'ala, kita ni orang beriman, orang Islam. Dun orang kafir ni dalam genggaman Allah Ta'ala juga tu. Mereka hidup dengan kafir. Hindu di Batu Cave, di Tongkiat. Cina nyembah Tok Kong di mana-mana, kafir. Komunis dengan pahaman tak ada Tuhan. Genggaman Allah Ta'ala ni. Andai kata Allah kehendaki, Allah Maha berkuasa, boleh je Allah jadikan mereka tu beriman. Jika nak mati dia boleh beriman, boleh dalam genggaman Tuhan dan Qadar. Kita sekarang ni berada dalam iman. Ingat tuan-tuan, kita masih dalam genggaman Allah Ta'ala. Bimbang kita, maknanya boleh Allah matikan kita dalam kafir. Boleh. Kita dalam genggaman. Genggaman tu maknanya dalam patut pada Allah Ta'ala. Boleh dengan kuasa dia boleh jadikan kita yang beriman ni kafir. Yang kita takutnya hari mati. Dan boleh Allah kekalkan kita dalam iman. Kita harap Allah kekalkan kita dalam iman. Mati betul-betul pegang iman, mati betul-betul tawad pada Allah. Kalau tidak, bahaya tuan-tuan. Sebab itu kita ada khauf dan rajak dalam pengajian tasawuf. Ada rasa takut kok iman kita tak teguh, kok dosa kita tak terampun. Kita takut tu. Sebab dalam genggaman Allah, kehendak dan kuasa dia. Alhamdulillah, andai kata Allah mati kita dalam iman, artinya tunailah tanjiz hadis. Tunai hari mati kita beriman. Alhamdulillah. Tapi orang kafir tunai masa mati kafir. La haula wala berat selalu tuan-tuan. Apabila keputusan hari mati kita tu, itulah selamat lepas tu. Di alam barzah kita selamat, di alam mahsyar kita selamat. Ingat Melaka dah tu terus sampai ke surga. Tapi kalau sekiranya hari mati tu dalam genggaman Allah Ta'ala tu, boleh jadi kita mati kafir, boleh mati beriman. Na'udzubillah kalau mati dalam kufur. Itu dia. Jadi ilmu genggaman ni sangat ditakuti oleh salafus salih, orang dulu. Wali-wali Allah, orang-orang salih menangis memikirkan masalah tu. Sebab tu kita tak boleh nak putus doa, Allah makhtim alaina bihusnil khatimah. Wahai Tuhan, tutupkanlah hidupku ini dengan husnul khatimah, mati dengan baik. Kata kita baca, Rabbana la tuzigh, wahai Tuhan jangan kau ubah hati kami telah beriman ini. Sebab kita bimbang ni, sebab kita duduk di jari-jari Tuhan antara kodrat dengan iradat. Iradat Tuhan lah penentu kita. Kalau sampai tanjiz hadis, tunainya kita mati dan beriman, alhamdulillah. Itu dia. Ada hal lalu kemudian tu dia ngikut je dah. Gitu. Sebab itu bila sebut soal menghadapkan mati ni tuan-tuan, kita orang beriman kena bersiap. Kemudian berbekal. Bekal kita ialah takwa. Saya berzadi takwa. Apa makna takwa tu? Dalam hidup kita, kita kekal meninggalkan maksiat, menunaikan kewajipan. Bila takwa tu, maknanya kita jadi insan bertakwa. Dosanya tak ada, ibadatnya cukup. Itu makna takwa. Andai kata mungkin kita hidup selama hidup ada dosa, ada salah, tapi kita taubat. Dan taubat besar-besar, taubat dosa-dosa besar kena minta ampun. Kalau dosa-dosa besar semua diampun, dosa-dosa kecil berguguranlah dengan ibadat-ibadat kita. Jadi maknanya kalau kita ngadap Allah Ta'ala, ketika malaikat maut berdiri depan kita, kita kekal dalam iman.
taubat kita diterima oleh Allah. Kita orang selamat. Itulah selamatnya kita. Gitu. Sebab kita untuk menentukan kita nak kekal dalam iman ke tidak, untuk menentukan kita nak kekal dalam taubat tidak, dalam genggaman Allah Ta'ala. Jadi kita tak boleh putus dengan Allah Ta'ala. Cuma kita penuhkan dalam hati kita harap Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan dalam genggaman dia, menentukan kita ni beriman. Itu. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itulah rahsia dua benda tadi. Yang pertama solihi qadim, yang kedua tanjizi hadis. Sebenarnya dua je, tinggal yang di celah tu ada qabdah. Itu je Abbas Asy'ari bahas. Tidak berat maknanya, tapi kita kena ada sikap kita, ada harapan kita, ada pula takut kita. Sebab tu Imam Ghazali bahas, kita mesti dalam keadaan kita sihat segar-segar ni tuan-tuan, kita mesti ada rasa bimbang. Kalau amalan aku tak cukup, nanti dia akan motivasi untuk kita tambah amal ibadat. Tak takut amalan aku tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab tu kita berusaha mengikhlaskan ibadat kita kepada Allah. Yang ketiga, kita bimbang kalau taubat kita tak diterima oleh Allah, maka kita mengekalkan taubat dan mengikhlaskan taubat. Dan kemuncak sekali kita mohon pada Allah tetapkan iman. Gitu. Dapat tetapkan iman, ampun dan dosa. Tak sebut tadi, kita sebagai orang yang menang, orang yang berjaya di akhirat nanti. Jadi dengan sebab itu kita kena mengekali taubat dan mengekali istiqamah dalam membina iman kepada Allah. Jadi rasa bimbang, rasa takut kena ada juga. Tapi yang bimbang takut tu menerus. Oh, tak ada iman kau tak terima. Oh, tak ada dah dosa kau tak terampun. Oh, tak ada lakuan ni masuk neraka. Jangan gitu. Itu nama putus asa daripada rahmat Allah. Ini sangat bahaya. Jadi di tengah kita sihat ini, kita rasa takut juga, menyebabkan kita tambah ibadat. Kita rasa bimbang juga, menyebabkan kita tambah ikhlas. Kemudian itu waktu kita sihat, tapi nak ada harap juga. Jadi kena seimbang. Berharap sepenuh hati, takut sepenuh hati. Jadi ada seimbang tu. Takut tak diterima taubat, takut iman tercabut, nak ada. Kemudian harap Allah terima iman kita, harap Allah terima ibadah kita, harap Allah ampun dosa kita. Jadi seimbang. Dalam keadaan kita segar-segar gini, maknanya kita masih boleh ibadat, kita masih boleh taubat, masih buat. Tapi tuan-tuan, di ketika dah uzur sangat dah, sekarat, dalam keadaan kita dah nak putus nyawa, dalam keadaan sakit yang sangat berat, itu ulama tasawuf khususnya Imam Ghazali nyatakan buang rasa takut. Tak ada dah. Tak tahulah sembahyang kau terima tak ada Allah. No, itu tak ada. Bang. Ya Allah, aku yakin Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau terimalah ibadat aku. Aku yakin Engkau terima ibadat aku 100%. Tu tuan-tuan kena berat hati tu. Kalau kita dah dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan dia ambang ujung sangat, tua badan dah tua sangat, tak daya upaya dah, penuh harapan pada Allah. Nak puasa beria kita tak ada dah, tak nak sabar dah, nak semayang tak ada upaya dah, nak buat zikir wirid tak ada dah. Kadang-kadang kita nazar uzur sangat dah, mereka mahu nak berdiri depan kita dah. Kita bulat, ya Allah aku yakin ibadat aku selama ini Kau terimalah, semayang puasa aku Engkau terimalah, taubat aku Engkau terimalah, dan iman aku Engkau tetapkanlah. Itu. Jadi berat 100% kepada harap, mengharap. Dan kita yakin Allah memang pemurah, Allah memang pengampun, Allah memang pengasih, Allah memang penyayang. Kita yakin dah itu semua kan. Jadi kita buratkan hati. Ini makna walaupun kita dalam genggaman Allah Ta'ala tadi, kodrat dengan iradat dia, tapi kita kena betulkan kita punya steering tu. Maknanya dalam keadaan kita sihat, kita seimbangkan. Dalam keadaan kita sakit berat, kita beratkan kepada harap, tinggalkan takut. Dan kita yakin Allah tu sangat pemurah, kita yakin Allah tu sangat pengasih. InsyaAllah kita tetap mati dalam iman dan dalam taubat kepada Allah Ta'ala. Jelas tuan-tuan ya. Jadi kita memahami solihi
qadim, tanjiz hadis tunai pada kita dalam genggaman Allah Ta'ala. Cuma beza lah waktu kita sihat segar ni dengan waktu kita nazar. Itulah jalan keselamatan yang dibahas oleh ulama, insya-Allah Ta'ala. Ada soalan tuan-tuan? Nampak je gaya payah sebenarnya. Kalau disyarahkan betul mudah-mudah je. Solihi maknanya patut, tanjizi maknanya tunai pada makhluk. Itu je. Genggaman itu dalam genggaman kodrat dengan iradat Allah Ta'ala. Inilah bahagianya kita sebagai seorang beriman, tuan-tuan, orang Islam. Dalam hidup ni tak ada benda yang tak kita tempuh. Tapi kita tahu segala-galanya itu atas kodrat iradat Allah Ta'ala. Akan datang dia minta iradat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan sekalian, insya-Allah kita hari menyediakan sarapan pagi pada pagi, insya-Allah jemput tuan